Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan semoga semua murid-murid hari ini berada dalam keadaan sihat, semua bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, hari ini murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Fauziah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Pendidikan Khas Tingkatan 2. Okey. Tahukah murid-murid apakah tajuk yang kita belajar pada hari ini? Okey, tajuk hari ini ialah perkara 5.1 iaitu rukun iman. Kita lihat objektif pembelajaran bagi mata pelajaran hari ini. Pertama, menyebut pengertian rukun iman. Kedua, menyatakan 6 perkara rukun iman. Dan yang ketiga, menyatakan kepentingan meyakini rukun iman. Baik murid-murid, sekarang kita akan pergi kepada pengertian rukun iman. Untuk makluman murid-murid, pengertian rukun iman ialah kita mempercayai 6 perkara yang terdapat di dalam rukun iman yang menjadi asas utama bagi kehidupan umat Islam. Apa pula yang dikatakan iman itu, pelajar sekalian? Yang pertama, iman itu ialah membenarkan dengan hati, pengakuan dengan lisan dan dibuktikan dengan lidah. Apa yang dimaksudkan di sini ialah kita meyakini dengan seikhlasnya dalam hati kita, kita lakukan dengan amalan dan kita buat dengan sebaiknya. Itulah yang dikatakan pengertian rukun iman. Okey, pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat pula kepada 6 perkara rukun iman. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat ataupun hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Baik, sekarang kita akan lihat pula penerangan mengenai beriman kepada Allah. Sebelum itu, mari kita lihat dulu dalil ataupun bukti yang menunjukkan kita wajib beriman kepada Allah. Untuk makluman murid semua, hukum beriman kepada Allah adalah wajib. Okey, kalau murid-murid dapat lihat kepada ayat ini, iaitu surah Ar-Rum ayat 40, maksud ayat ini ialah Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian dia memberikan rezeki kepada kamu. Sesudah itu, dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu semula. Adakah antara makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa dapat berbuat demikian daripada sesuatu pun? Maha suci Allah dan maha tertinggi keadaannya daripada apa-apa yang mereka persekutukan. Ustazah harap semua pelajar dapat lihat semula ayat ini. Semoga kita dapat menghayati di dalam kehidupan kita. Seterusnya murid-murid sekalian, kita lihat juga kepada bukti-bukti kekuasaan Allah. Yang pertama, kita lihat kepada kejadian siang dan malam. Dapatkah kita mempertikaikan kejadian malam dan siang ini murid-murid? Kejadian bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat pula kepada kejadian manusia. Kejadian manusia juga cukup membuktikan bahawa Allah itu maha berkuasa. Dari alam rahim sehinggalah kepada ke akhir hayat kita. Seterusnya, bukti kekuasaan Allah ialah mengenai pemberian rezeki kepada manusia. Ada yang diberi kesenangan, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi kesihatan dan sebagainya. Semua ini cukup membuktikan bahawa Allah itu maha berkuasa. Okey, kita lihat pula penerangan mengenai beriman kepada malaikat. Apakah yang dikatakan beriman kepada malaikat itu murid-murid? Yang dikatakan beriman kepada malaikat itu ialah kita meyakini bahawa malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada nur ataupun daripada cahaya. Malaikat sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mari sama-sama kita lihat pula kepada 10 malaikat yang kita wajib ketahui. Kalau boleh Ustazah hendak murid-murid hafal dan ingat nama-nama malaikat ini supaya kita dapat menghayati dalam hidup kita bahawa setiap
tindakan ataupun perbuatan yang kita lakukan diawasi oleh malaikat. Okey, malaikat yang pertama Israel, yang kedua Israfil, yang ketiga Mikail, yang keempat Jibrail, yang kelima Malik, yang keenam Ridwan, seterusnya Nakir, Munkar, Atid dan Raqib. Seterusnya kita pergi pula kepada rukun iman yang seterusnya, iaitu beriman kepada kitab. Apakah yang dikatakan beriman kepada kitab itu? Iaitu kita meyakini 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Kitab-kitab tersebut ialah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat iaitulah Al-Quran, kitab menjadi pegangan kita. Umat Islam pada hari ini diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, beriman kepada Rasul. Apakah yang dikatakan beriman kepada Rasul itu? Iaitu kita meyakini bahawa para Rasul ialah utusan Allah yang menerima wahyu untuk memimpin manusia ke arah jalan yang benar. Seorang Muslim wajib meyakini 25 Nabi dan Rasul yang diturunkan. Okey, Rasul 25 tersebut akan kita bincangkan selepas ini dengan lebih terperinci pada tajuk yang akan datang. Dan rukun iman yang seterusnya, yang terakhir, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita meyakini bahawa setiap yang berlaku adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita meyakini dengan qada dan qadar kepada kita, kita akan merasa tenang, kita akan reda dengan apa yang berlaku. Di sini Ustazah sertakan contoh beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama iaitulah mengenai kelahiran kita ke dunia. Iaitu kita dah ditetapkan sama ada lelaki atau perempuan. Seterusnya, kita juga mesti beriman kepada qada dan qadar ini apabila kita diberi kejayaan dalam kehidupan, kesakitan dalam kehidupan. Semua itu merupakan qada dan qadar yang ditentukan kepada kita sebagai orang Islam. Jadi di sini Ustazah nak berharap kepada pelajar semua dapat menghayati 6 perkara rukun iman ini supaya kita dapat menjadi insan yang kamil ataupun insan yang sempurna yang dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan teratur. Kita lihat pula apakah kepentingan meyakini rukun iman. Apabila kita meyakini rukun iman, yang pertama, kita melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. InsyaAllah pada sekalian, apabila kita beriman dengan rukun iman ini, hati kita, diri kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan dan menghindari daripada melakukan kejahatan kerana tujuan hidup kita ialah untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kepentingan yang kedua, menjadi insan yang sempurna. Apabila kita beriman kepada Allah, kita akan berusaha menjadi insan yang sempurna agar kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kepentingan yang ketiga, mendorong diri agar bersifat mulia dan luhur. Apabila dalam diri kita tertanam keimanan kepada Allah, kita akan sentiasa ingin mengamalkan perkara-perkara yang baik dalam diri kita. Contohnya, baik hati, bersopan santun, berakhlak mulia dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan yang keempat, menjadikan manusia lebih cekal. Apabila kita yakin dengan apa yang berlaku, apa yang dijadikan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi orang yang sabar, orang yang cekal dan sebagainya. Baik, sebagai seorang Muslim, apa pula peranan kita untuk menjadi insan yang sempurna? Yang pertama sekali, kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya mendirikan solat, mengerjakan zakat dan banyak lagi. Kemudian, apa lagi peranan kita pada pelajar sekalian? Iaitulah kita menghormati ibu bapa, guru-guru, rakan dan sebagainya. Selain itu, kita juga suka ataupun terdorong untuk membantu sesama insan. Seterusnya, kita lebih suka melakukan perkara-perkara yang baik, contohnya melakukan amalan-amalan sunat di dalam kehidupan kita.
Baik pelajar sekalian, Ustazah harap pelajar semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sebaiknya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak mengusik hati pelajar semua ataupun menjentik hati pelajar semua agar melakukan muhasabah terhadap diri sendiri dengan melihat panduan yang Ustazah sertakan ini. Okey? Diharap semua pelajar dapat menyediakan kertas, dapat menyediakan pen untuk menyalin apa yang akan Ustazah baca supaya pelajar dapat menulis dengan ikhlas di dalam kertas tersebut untuk diri sendiri. Okey. Muhasabah diri, apakah azam kamu untuk menjadi Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Renung sejenak dan catat dalam diri kamu. Cuba list supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, anak yang lebih baik, pelajar yang lebih baik dan masyarakat yang lebih baik. Baik pelajar sekalian, cuma setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah amat berharap apa yang kita belajar pada hari ini dapat dihayati, dapat diamalkan, dapat diingati. Semoga kita dapat mempelajari, mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Sekian sahaja daripada Ustazah pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tinggalkan pada semua dengan sedikit kata hikmah supaya dapat menjentik hati kita. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Iaitulah nukilan Luqman Hakim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.